Integriti Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Nama saya Nur Alvin Sufia binti Asmuni dari kelas 1D. Saya akan membentangkan tajuk Plan Integriti Nasional. Plan Integriti Nasional atau dikenali sebagai PIN, satu plan yang lahir dari aspirasi masyarakat dan negara Malaysia. Ia dibentuk mengikut acuan Malaysia dan dimiliki bersama oleh rakyat yang berbilang kaum dan agama. Plan ini dibangunkan dengan faktor utama untuk menanam dan memupuk budaya, etika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Secara pengetahuan am, Plan Integriti Nasional atau PIN ini telah dilancarkan pada 23 April 2004 oleh Datuk Seri Ahmad Badawi selaras dengan Wawasan 2020. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz Syamil bin Baco, Ketua Kumpulan untuk Plan Integriti Nasional. Objektif Plan Integriti Nasional terbagi kepada 5. Yang pertama, memelihara tuju dan bimbingan dalam pelbagai sektor. Yang kedua, menggalakkan semangat bertanggungjawab. Yang ketiga, menjadikan integriti budaya masyarakat. Yang keempat, mengukuhkan asas moral masyarakat dan negara. Yang kelima, merealisasikan hasrat wawasan 2020. Objektif umum untuk merealisasikan hasrat wawasan 2020 menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri dengan membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Objektif khusus pula memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor. Yang kedua, meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama berbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti. Yang ketiga, menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara. Yang keempat, meningkatkan daya saing dan daya tahan Malaysia dalam usaha menangani cabaran abad ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Zakaria ingin membentangkan tentang agenda integriti untuk keluarga. Agenda integriti untuk keluarga ini ingin mencapai objektif pembangunan keluarga dan insan berintegriti melalui pembinaan keluarga bahagia. Dan keduanya, peningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan jasmani dan rohani. Dan yang ketiganya ialah pemantapan nilai-nilai mulia sebagai asas pembentukan identiti. Ini adalah 3 objektif utama dalam Plan Integriti Nasional. Institusi keluarga ini sebenarnya berada di tengah-tengah komuniti ataupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi komuniti ini terdiri pada keluarga, kelompok-kelompok kejiranan yang menjalinkan rangkaian untuk menjadikan komuniti itu lebih luas. Seterusnya ialah agenda integriti untuk komuniti. Agenda integriti untuk komuniti ini juga mempunyai 3 objektif utama. Objektif yang utamanya ialah pengukuhan nilai-nilai murni kejiranan dan komuniti. Dan yang keduanya ialah pemantapan pertumbuhan dan institusi asas dalam komuniti. Terakhir sekali ialah pengukuhan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum serta kesedaran mengenai pemulihan alam sekitar. Dalam komuniti ini juga terdapat institusi tradisional, contohnya seperti ketua kampung, tok penghulu, tok imam dan sebagainya. Kewujudan institusi ini juga dapat membantu integriti berlandaskan nilai tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Atika binti Abdul Aziz daripada DP1D. Saya akan terangkan pelaksanaan agenda integriti untuk institusi sivil. Yang pertama, peningkatan integriti masyarakat sivil iaitu badan bukan kerajaan NGO. Yang kedua, peningkatan sumbangan NGO kepada usaha pemantapan integriti. Yang ketiga, pengukuhan kerjasama antara NGO, kerajaan dan swasta untuk pemantapan integriti. Seterusnya, pelaksanaan agenda integriti untuk institusi sosio-budaya. Yang pertama, merangkumi pendidikan, kesihatan, rekreasi dan sukan, media massa serta seni, sastera dan warisan. Yang kedua, pendidikan berperanan membina insan yang beretika dan bertanggungjawab. Yang ketiga, membina insan yang berintegriti. Yang keempat, kesihatan, rekreasi dan sukan penyumbang kepada pembinaan kesihatan, kecergasan, keceriaan dan produktiviti individu. Yang kelima, media massa, seni, sastera dan warisan membentuk sikap pandangan mengenai dunia dan kehidupan serta nilai. Yang keenam, meningkatkan integriti
pengurusan kesihatan jasmani dan rohani. Yang ketujuh, pemantapan nilai murni perpaduan dan identiti warga negara. Seterusnya, pelaksanaan agenda integriti untuk institusi agama. Yang pertama, dilakukan dengan menyemai nilai-nilai moral dan etika dalam diri individu dan keluarga berlandaskan agama masing-masing. Yang kedua, terap nilai murni dalam pelbagai institusi seperti pendidikan, media, ekonomi, politik dan pentadbiran boleh dilakukan. Yang ketiga, kepelbagaian agama tidak perlu dijadikan masalah jika terdapat isu yang perlu ditangani. Yang keempat, menghormati dan memahami penganut agama lain. Yang kelima, nilai murni pelbagai agama yang sifatnya perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan perpaduan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Batrisha binti Muhammad Farhas. Saya akan menerangkan bahagian pelaksanaan agenda integriti untuk institusi ekonomi, politik dan pentadbiran. Pelaksanaan agenda integriti untuk institusi ekonomi terbahagi kepada 4. Yang pertama, pemantapan integriti sektor korporat. Yang kedua, peningkatan komitmen sektor korporat terhadap bertanggungjawab sosial. Yang ketiga, pengembangan dan pengukuhan budaya niaga yang beretika. Dan yang terakhir, pengukuhan perpaduan antara kumpulan etnik dan wilayah melalui aktiviti ekonomi. Terusnya, pelaksanaan agenda integriti untuk institusi politik. Yang pertama, pengakalan keluruhan perlembagaan dan sistem politik negara. Yang kedua, pengakalan kedaulatan dan peningkatan keutuhan institusi parlimen sebagai institusi penggubal undang-undang yang luhur. Yang ketiga, pengalaman politik yang berintegriti serta pengembangan budaya politik yang sihat, beretika, matang dan demokratik mengikut acuan sendiri. Dan yang keempat, pemantapan prinsip ketelusan pertanggungjawaban dan takbir urus terbaik. Dan yang terakhir, pelaksanaan agenda integriti untuk institusi pentadbiran. Yang pertama, pemantapan prinsip ketelusan pertanggungjawaban dan tadbir urus terbaik. Dan yang terakhir, peningkatan integriti jentera pentadbiran awam. Nama saya Muhammad Haikal bin Halimi daripada kelas 1D ITP. Saya akan menerangkan kesimpulan Pelan Integriti Nasional. Yang pertama, pelaksanaan pelbagai strategi dan pelan tindakan untuk setiap institusi dan sektor dalam masyarakat dan negara seperti yang digariskan di atas akan meningkatkan daya tahan gerakan pemantapan etika dan integriti. Semua ini akan menyumbang kepada pembangunan yang seimbang dan lestari, kestabilan politik dan keharmonian kehidupan rakyat dan pelbagai kaum serta meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Yang kedua, bagi menentukan agar setiap komponen atau sektor dapat bertemu, berkongsi pengalaman dan berdialog antara satu sama lain di pelbagai peringkat, menilai keberkesanan program integriti masing-masing serta membaharui komitmen mereka kepada usaha peningkatan integriti. Tentu Convention Integriti perlu diadakan secara berkala. Convention yang menjadi forum pertemuan semua komponen dan sektor ini akan dianjurkan di pelbagai peringkat dengan kemuncaknya di peringkat kebangsaan. Yang ketiga, Institut Integriti Malaysia IMM yang ditubuhkan serentak dengan pelancaran PIN berperan selaku penganjur Convention ini secara bersama dengan pelbagai sektor berkenaan. IM juga berperan selaku penyalur sebarang perakuan yang terbit daripada Convention tersebut kepada kerajaan serta pelbagai pihak lain yang berkenaan. Yang keempat, penghayatan dan penterjemahan falsafah, prinsip dan objektif PIN oleh pelbagai sektor masyarakat dan negara sudah pasti akan menjadi suatu kekuatan yang ampuh bagi mengubah masyarakat dan negara Malaysia. Kekuatan ini juga akan membolehkan Malaysia menangani cabaran baru abad ke-21 dengan lebih berkesan. Semua ini akan menyumbang kepada pencapaian cita-cita menjadi masyarakat maju mengikut acuan sendiri. Sekian, terima kasih.